Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'alas samawati wal ardh wal jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha insan innahu kana zaluman jahula. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan hadirin jemaah sekalian, marilah bersama-sama kita memperkasakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini akan membicarakan satu tajuk, yaitu amanah. Benarkah ianya semakin terhadis? Hadirin yang dirahmati Allah, dalam mengharungi kehidupan dunia yang semakin mencabar, prinsip dan tuntutan Islam hendaklah terus diamalkan dan dipertahankan. Apa yang menyedihkan, maruah umat Islam hari ini semakin tercalar dan terhakis bila terdapat segelintir umat Islam yang diberi amanah tenggelam dalam gelombang keratusan, mengejar hapuan dunia yang bersifat sementara ini. Sejak kebelakangan ini, kita sering mendengar kes-kes yang melibatkan umat Islam terpalit dengan amalan rasuah, penyelewengan uang yang diamanahkan, serta ketiadaan integriti. Sifat amanah merupakan satu daripada 4 sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul alaihi salam. Amanah ke atas setiap umat Islam yang mukallaf oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amanah yang sangat besar dan berat, mencakupi semua aspek kehidupan umat di dunia ini. Maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-72 yang dibacakan di awal khutbah tadi, sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya, maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu, manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Hadirin sidang Jumaat sekalian, perbuatan pecah amanah telah menjangkau
bukan sahaja sektor perkhidmatan awam dan swasta, malah institusi agama juga terpalit dengan gejala ini. Jika ia tidak ditangani dengan tegas dan segera, nescaya akan terus menular dalam kalangan generasi yang akan datang. Hal ini disebabkan ada segelintir manusia tidak berhati perut dan hanya mementingkan diri sendiri, telah menodai amanah dan kepercayaan yang diberi oleh organisasi atau majikannya. Perbuatan seumpama ini bukan sahaja memalukan umat Islam seluruhnya, bahkan perbuatan tercela ini turut melanggar tuntutan agama Islam. Hadirin sekalian, khatib mengambil kesempatan di sini untuk mengingatkan pegawai-pegawai dari agensi-agensi Islam negeri Selangor yang diamanahkan menjaga dan mengurus wang umat Islam seperti zakat, baitul mal, dana anak yatim, dana infak umat Islam, dana infak jemaah masjid dan surau, serta wang fidyah, yang diingatkan agar terus memelihara amanah yang diberikan dengan penuh rasa tanggungjawab dan penuh kejujuran. Pegawai yang diamanahkan dengan pengurusan wang ringgit mestilah mempunyai sifat-sifat amanah dan jujur, kerana tugas mereka berurusan dengan harta dan wang ringgit. Hilangnya sifat amanah dari kalangan pegawai bererti terancamlah sumber keuangan Islam bagi memakmurkan kehidupan umat Islam. Takutlah azab dan hukuman Allah yang menanti di alam barzakh dan di akhirat nanti dengan tidak menyeleweng dan mengkhianati amanah yang dipikul. Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberitahu bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apabila aku menyerahkan zakat kepada utusanmu, apakah aku bebas daripada tanggungan zakat itu kepada Allah dan Rasulnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar, apabila engkau telah tunaikan zakat itu kepada utusanku, maka engkau telah bebas daripada tanggungan zakat itu kepada Allah dan Rasulnya, dan engkau sudah mendapatkan pahalanya serta dosanya ditanggung orang yang menyelewengkannya." Riwayat Ahmad. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menunaikan amanah, dan Allah memuji hamba-hambanya yang teguh dalam menjaga amanah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mu'min ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Maksudnya, dan mereka yang menjaga amanah dan janji mereka. Maka marilah sama-sama kita hayati perintah Allah ini, kerana melaksanakan amanah merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang Muslim. Kegagalan kita dalam menjaga amanah dan tidak jujur dalam melaksanakan tanggungjawab akan menghakis keyakinan masyarakat terhadap institusi agama Islam. Jauhilah sikap yang menganggap kedudukan adalah suatu keistimewaan, menggunakan jawatan dan kuasa untuk mengambil kesempatan untuk kepentingan diri sendiri. Jangan biarkan hasutan syaitan dan kerakusan nafsu mengawal diri sehingga sanggup menggadai maruah diri. Bak kata pepatah Melayu, harapkan pagar makan padi. Jika umat Islam yang diamanahkan menjaga dan mengurus harta umat Islam sanggup melakukan pengkhianatan
dan penipuan, maka pada siapa lagi yang boleh diharapkan untuk menjaga kepentingan umat Islam ini? Oleh itu, amanah merupakan satu tanggungjawab yang wajib dititik beratkan untuk ditunai dan dijaga dengan baik. Meskipun ada kalanya ia tidak semudah seperti yang dituturkan. Apatah lagi apabila melihat peluang dan kesempatan yang terbentang luas di hadapan mata. Maka beringatlah, jangan kita mempersia-siakan amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Walaupun nilai amanah itu mungkin kelihatan kecil di mata kita, namun ianya tetap dihitung dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib menasihatkan umat Islam yang mengetahui mana-mana pihak yang mengkhianati amanah, maka laporkanlah segera kepada pihak berkuasa agar kita dapat sama-sama membendung gejala buruk ini dari terus merebak dalam masyarakat. Jadilah umat Islam yang sentiasa peka dan menzahirkan penentangan terhadap segala pengkhianatan di depan mata. Pentingnya sifat amanah ini hinggakan Nabi SAW memerintahkan agar kita menunaikan amanah walaupun kepada orang yang mengkhianati kita. Inilah sifat sebenar Muslim yang sejati. Ini kerana baginda SAW tidak mahu umatnya saling mengkhianati antara satu sama lain, sehingga akhirnya masyarakat menjadi porak-poranda. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adil amanata ila man ittama wa la takhun man khanak." Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu, dan janganlah kamu khianati orang yang mengkhianatimu. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Sedangkan perbuatan khianat terhadap orang yang mengkhianati kita pun tidak dibenarkan, maka sudah tentulah melakukan khianat kepada orang yang tidak mengkhianati kita itu lebih jelas lagi dilarang dan ditegah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang khianat itu pasti akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Walaupun di dunia ini ia mungkin terselamat. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menceritakan, ketika selesai perang Khaybar, maka sekumpulan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba seraya berkata, "Si fulan mati syahid, si fulan mati syahid." Sehingga mereka melewati seorang lelaki dan berkata, "Si fulan mati syahid." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak sekali-kali. Sesungguhnya aku melihatnya berada di dalam api neraka akibat sehelai pakaian atau jubah yang dia ambil daripada rampasan perang sebelum dibahagi-bahagikan." Riwayat Al-Muslim. Jika pakaian atau jubah yang diambil secara khianat, yang mana harganya tidak seberapa itu, pun menyebabkan pelakunya dicampakkan ke dalam api neraka, maka bayangkanlah pula bagaimana keadaan orang yang menggelapkan wang sehingga menjangkau ratusan malah jutaan ringgit nilainya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari Jumaat yang berbahagia ini, antara kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah ini adalah seperti berikut. Pertama, umat Islam wajib bersifat amanah dalam melaksanakan segala tugas
yang dipertanggungjawabkan serta yakin diri sentiasa diawasi dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kedua, umat Islam perlu berpegang teguh dengan akhlak yang mulia yang merupakan kunci bagi kecemerlangan di dunia dan keselamatan di hari akhirat kelak. Ketiga, umat Islam hendaklah menjauhi perbuatan khianat walau sekecil manapun amanah yang dipikul, serta bekerjasama untuk membenteras salah guna kuasa dan pecah amanah yang berlaku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukuman di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Surah An-Nisa ayat ke-58. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.